Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Kabar baik. Kabar baik. Okey, cikgu harap kamu semua sihat. Okey, dipermudahkan segala urusan dalam pelajaran semasa di rumah. Sebab saya tahu cabaran PDPR ni, pembelajaran di rumah ni, okey, bukan sahaja uh, dirasai oleh kamu, malah ibu bapa kamu, kan, adik-beradik kamu. Ada adik-beradik ramai nak kena kongsi device, ada yang mak ayah kena kena bantu, kan. Jadi sebab kalau sekolah menengah lain, sekolah menengah boleh buat sendiri. Sekolah rendah ni tambah-tambah kamu ada adik yang darjah 1, darjah 2 tu, lagilah. Okey, perlukan bimbingan daripada keluarga. Jadi kamu sebagai abang, dah abang tahun 5 ni, saya harap kamu boleh bantu. Bantu kalau ada adik-adik tu, boleh bantu. Okey. Uh, jadi saya tengok hari ni Azim dah ada, Yusrah dah ada, Solihin, Amani, Akif Izzuddin, Durani, Syafiq, okey, Iman. Iman dah ada. Okey, Arif, okey. Mana Arif ya? Mana ke gambar Arifnya? Tak nampak muka Arif pun. Yang Suhaida Mazni. Suhaida Mazni. Oh ni, buka kamera Arif. On kamera. Durani je dia tak payah on kamera. Durani dia problem. Yang lain on kamera. Okey. Jadi, pada minggu lepas saya dah bagi tugasan untuk kamu tengok dulu tentang tajuk elektrik. Ni namanya flip classroom. Okay, what is flip classroom? Flip classroom is, okay, bila saya bagi tugasan, kamu buat tugasan dahulu. Kemudian barulah saya flipkan ke dalam kelas secara berdepan. Macam ni lah, secara online. Itu namanya flip classroom. Okay, jadi kamu dah tengok video. Jadi sepatutnya kamu dah ada kefahaman tentang tajuk elektrik. Walaupun tak faham sangat, tak apa. Sebab lepas ni saya akan tunjuk dan saya akan terangkan semula. Okay. Okay. Sumber tenaga elektrik. Kalau kamu tengok modul, okay, tengok modul. Tengok nota. Saya dah suruh tulis nota. Dah buat belum? Salin nota belum? Okay, okay, very good. Okay, dah salin nota. Sekejap check. Okay, dah salin. Ada yang dia baru masuk. Okay, dah salin nota tajuk elektrik. Okay, tajuk elektrik ni tajuk 5, unit 5. Okay, 5.1 sumber tenaga elektrik. Okay. Kemudian 5.2 litar bersiri dan litar selari. Apa itu litar bersiri, apa itu litar selari, nanti saya akan terangkan. Dan keselamatan pengendalian peralatan dan penjimatan elektrik. Okay. Rumah siapa dah sampai bil elektrik? Rumah siapa dah sampai bil elektrik? Mengamuk ayah kamu, mak ayah kamu tengok bil tinggi kan. Biasalah, sebab apa? Semasa PKP, daripada pagi sampai ke malam kamu ada kat rumah. Itu belum lagi yang ada air kuku, air kowe, tekan, dia heating balik. Bila dia panaskan balik air tu, dia masak balik air tu, itu yang menyebabkan tenaga elektrik tu tinggi. Penggunaan device komputer. Ni saya ceritakan, okey. Bila kamu charge handphone. Okey. Charge handphone on laptop, on computer. Yang charge handphone untuk kelas, satu, main game, satu, kan, nak main, ada yang team sekolah kan, team sekolah, nak berlatih, nak buat macam mana. Itu sebab benda tu dia dah jadi apa tu, memang dah jadi amalan, bukan amalan lah, nak ayat dia macam mana saya cakap, dia dah jadi satu keperluan lah sebenarnya. Dulu orang kata main game ni bukan keperluan. Okay. Tapi sekarang ni keperluan lah, sebab kamu main game, masuk pasukan sekolah, kamu nak dapatkan sijil PAJSK. Sijil PAJSK tu penting. Jadi itu dah jadi keperluan. Dulu orang kata main game ni tak bagus. Sekarang ni kita dah ada e-sport. Maksudnya boleh lah, bagus lah main game ni. Boleh main sampai peringkat sekarang ni Sukan Malaysia, Sukma pun dah ada e-sport.
Boleh wakil negeri. Lepas wakil negeri, wakil Malaysia pula pergi main. E-sport ni dia punya hadiah juta-juta tau. Kan? Wang ringgit dia. Menang juta-juta tau. Tapi kalau menang masa boleh buat room gaming kat sekolah. Betul? Okey. Jadi semua yang kamu buat tu, maksudnya PDPR, main game, e-sport, buka lampu kat rumah, mak kamu masak nasi, itu semuanya melibatkan tenaga elektrik. Melibatkan elektrik. Jadi sains ni seronok sebab apa? Kita belajar benda yang kita selalu buat. Kan? Kamu belajar matematik, buat pecahan, dekat rumah kamu jaranglah buat pecahan. Kan? Kamu potong kek pun main potong je. Tak ada kau potong, okey 1/2. 2/4. Kamu tak potong kek macam tu, kamu balun je potong. Kan? Mak kamu potong ayam pun potong je. Tak ada ikut simetri. Tak simetri, tak ada. Potong je. Masuk mulut, kenyang. Kan? Tapi sains ni, seronoknya belajar sains sebab kita belajar benda yang kita memang guna. Tak percaya pergi tutup elektrik sekarang. Habis kelas ni. Terus tak boleh ikut kelas ni dah. Okay. Jadi elektrik tu sangat penting. Saya pun berdoa lah sebab saya guna PC. Kalau jangan tak ada elektrik, hari tu saya ada buat mesyuarat ke apa? Mesyuarat satu murid ke? Satu sukan. Tiba-tiba tak ada elektrik, blackout. Kan? Siapa ada kelas saya masa tu? So dia ada yang blackout tu, yang rumah saya tak ada elektrik. Jadi saya terpaksa masuk balik. Okay. Itu jadi menunjukkan tenaga itu, elektrik itu sangat penting. Okay. Jom. So kita nak tengok apa sumber tenaga elektrik. Sebenarnya kamu dah tahu dah. Kamu memang dah tahu. Tapi kita nak kelaskan balik. Okay. Tengok video ni. Eddie dan adiknya sedang menonton televisyen. Tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Seluruh kejiranan menjadi gelap. Eddie menggunakan cahaya kebiruan pada telefon bimbitnya untuk membimbing dia ke rak. Dia mengambil lampu suluh. Eddie menghidupkan lampu suluh. Mereka bernasib baik kerana mempunyai pelbagai sumber tenaga elektrik. Mari kita lihat satu persatu. Televisyen dan lampu di dalam rumah mendapat bekalan tenaga elektrik daripada loji jana kuasa elektrik. Loji jana kuasa elektrik adalah sumber tenaga elektrik yang besar. Okey, ini yang pertama, loji jana kuasa elektrik. Maksudnya kalau kata kita ni, ni kita bagi fakta, kita di kawasan Teluk Intan, Manjung, okey, tenaga elektrik kita yang TNB hantar tu, okey, dia datangnya daripada sumber paling dekat. Saya tak pastilah dia datang dari situ, tapi sumber tenaga loji yang paling dekat dengan kita ialah Jana Manjung. Dekat Manjung dia ada satu loji jana kuasa elektrik yang dinamakan Jana Manjung. Jana Manjung. Dekat Manjung tu ada satu loji yang sangat besar. Tak silap saya dia terbesar di Asia ke apa, Asia Tenggara ke apa. Jana Manjung besar tau. Okey. Loji jana. Jadi fungsi loji jana kuasa elektrik ni, okey, dia proses akan arang batu. Okey, arang batu tu dia panaskan untuk gerakkan turbin dan turbin menghasilkan elektrik. Okey. Ia mampu membekalkan tenaga elektrik ke seluruh bandar dan industri. Satu lagi sumber elektrik adalah bateri cas semula di dalam telefon bimbit Eddie. Sumber tenaga elektrik untuk lampu suluh adalah sel kering. Okey. Ini untuk istilah sains. Okey, untuk istilah sains. Apa beza bateri dengan sel kering? Sorry, Hin. Okay. What is the difference between the battery and the dry cell? What is the difference? Okay. Apa dia? Solihin lagi sekali. Encik Miao nak jawab. Okay, Cik Miao, apa jawapan ni? Apa beza bateri dengan sel kering? Siapa nama ni Nora ni saya lupa dah. Tu Husna. Husna. Tadi Solihin cakap apa tadi Husna? Dengar tak? Tak dengar sangat. Okey, Solihin tak dengar sangat. Husna tak dengar sangat. Okey, untuk Husna, Solihin ulang balik. Cikgu. Ya. Abang saya yang cakap sebenarnya. Okey, betul abang kamu cakap sebab dulu saya ajar dia. Okey. Abang saya lupa cakap macam Okey, apa dia? Apa beza bateri dengan sel kering?
Bateri. Sel kering. Okey. Bateri tu kita panggil dia, kamu macam bahasa Melayu, okey, bahasa Melayu semua benda panggil bateri. Kan? Semua benda kita panggil bateri. Okey, untuk sains, okey, bateri tu ialah yang boleh dicas semula. Kalau dia boleh dicas semula, nama dia bateri. Contohnya bateri handphone, bateri kereta, yang orang panggil bateri kan, akumulator tu, okey. Apa-apa yang boleh dicas semula dia panggil bateri. Tapi kalau dia tak boleh dicas semula, pakai buang, okey, itu nama dia ialah sel kering. Okey, sel kering. Okey. Akumulator di dalam kenderaan bermotor juga merupakan sumber tenaga elektrik. Ia digunakan untuk menghidupkan enjin kenderaan. Okey, tadi akumulator. Sekejap, hilang mana ni? Okey, this one. Akumulator. Akumulator ni dia dalam kenderaan. Kalau dalam orang bahasa Melayu kan kita panggil, kalau dalam kereta kita panggil bateri kereta. Dekat motor kita panggil bateri motor. Dekat lori kita panggil bateri lori. Kan? Tapi tak kisahlah, itu dia bergantung pada saiz sahaja. Kalau dekat motosikal mungkin saiz dia kecil. Kalau dekat kereta saiz dia besar. Kalau dekat lori lagi besar. Jadi bateri ni, okey, yang nama sebenar dia ialah akumulator. Akumulator ni dia ada saiz. Okey, ada saiz. Okey. Basikal menggunakan dinamo sebagai sumber tenaga elektrik untuk lampu hadapannya. Okey, basikal dia gunakan dinamo. Dia gunakan dinamo. Dinamo ni dalam ni ada magnet dan ada wire elektrik. Okey, dia menghasilkan medan magnet. Apabila diputarkan, okey, medan magnet diputuskan, apabila medan magnet diputuskan, terhasillah elektrik. Okey, sama juga dekat jana manjung tadi, jana elektrik tu, dia ada macam ni juga dinamo ni, tapi yang bapak besar punya. Okey, yang grandpa dynamo, where are you? Kan. Lepas tu daddy dia, bapak besar punya. Okey, yang besar punya. Okey. Sel suria juga merupakan sumber tenaga elektrik. Ia menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okey, ini namanya sel suria. Okey, sel suria, panel suria. Ini namanya panel suria ataupun sel suria. Dia menukarkan tenaga elektrik ataupun cahaya. Bukan menukarkan tenaga elektrik. Menukarkan tenaga cahaya matahari. Ataupun cahaya matahari itu akan masuk dan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Elektrik. Okay. Apabila kita berada di luar, generator mudah alih adalah sumber elektrik yang sesuai. Semua sumber elektrik ini menukarkan tenaga kimia, tenaga kinetik atau tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okey. Ini saya tahu. Yang itu selalu jumpa dekat mana? Dekat pasar malam kan? Kosong. Dekat pasar. Okey. Ni lita lengkap. Michael dan abangnya sedang memasang lampu pada pokok Krismas. Michael menghidupkan suis tetapi lampu tidak bernyala. Apakah yang mungkin berlaku? Lita mungkin tidak lengkap. Untuk elektrik mengalir di dalam suatu lita mestilah lengkap tanpa ada mana-mana bahagian lita yang terputus. Suatu lita elektrik yang lengkap membolehkan elektrik mengalir melalui lita tersebut. Okey. Sel kering, suis, wayar penyambung dan mentol. Okey. Tengok kamu punya modul muka surat 68. Okey. Muka surat 68, kamu tengok ada sel kering, mentol, wayar, suis. Betul? Itu adalah simbol dia. Yang ini kalau sel kering tengok simbol dia macam mana, satu garis panjang, satu garis pendek. Dah tengok belum? Okey. Kemudian kalau mentol, dia bulat, lepas tu dia ada macam McDonald, McDonald tu berpusing. Okey. Kemudian wayar, ni wayar penyambung, garis dia lurus.
Dan Swiss. Swiss tu dia ada bulat sini, kemudian dia ada tinggi tu kan. Inilah Swiss ni lah. Ni namanya Swiss pisau. Okey, kamu akan belajar nanti. Suis membuka atau menutup litar elektrik. Apabila suis dibuka, Okey, bila Swiss ni dibuka, nampak ni macam dalam gambar ni, gambar kamu tu, gambar dekat buku. Nampak tak? Gambar dia, simbol dia terbuka. Itu maksudnya Swiss terbuka. Okey, ini Swiss terbuka. Bila Swiss terbuka, elektrik ni jalan sampai sini, terputus lah. Tak boleh lalu. Bila tak boleh lalu, elektrik tadi tak boleh pusing, dia tak boleh pusing sampai ke negatif ni, tak boleh lah. Jadi bila tak boleh pusing, mentol tak menyala kerana litar tidak lengkap, terputus, Swiss ni terputus. Itu jadilah fungsi Swiss. Fungsi Swiss ni nak putuskan atau nak sambungkan litar. Takkanlah rumah kamu elektrik menyala, tak berhenti-henti kan. Okey. litar tidak lengkap dan tiada elektrik boleh mengalir. Apabila suis ditutup, litar adalah lengkap dan elektrik boleh mengalir. Untuk memudahkan lukisan litar elektrik, simbol digunakan untuk mewakili bahagian-bahagian elektrik. Sel kering diwakili oleh satu garis panjang dan satu garis pendek yang selari. Wayar penyambung diwakili oleh garis lurus. Mentol boleh diwakili oleh 3 simbol yang berbeza. Suis terbuka diwakili oleh garis condong dengan ruang kosong. Suis tertutup dilukis tanpa sebarang ruang kosong. Okey, mentol dia ada 3 simbol dia boleh pilih. Okey. Macam saya, selalunya saya gunakan simbol yang ini. Okey. Kenapa saya guna simbol ni? Simbol X-Men ni. Senang. Buat bulat, pangkah ni. Dah settle masalah kan? Kamu boleh nak lukis macam ni boleh, nak lukis macam ni boleh. Tak ada masalah. 3-3 ni boleh. Okey. Nampak ni tadi saya kata Swiss dibuka. Okey. Ini Swiss ditutup. Okey. Dalam buku modul dia tunjuk satu je. Swiss dibuka. Kalau Swiss ditutup macam ni gambar dia ya. Okey. Litar elektrik boleh diwakili oleh gambar raja litar. Raja ini adalah lebih mudah dan lebih cepat untuk dilukis. Dalam contoh ini, Swiss dibuka. Gambar raja litar untuk Swiss tertutup adalah seperti ini. Litar kelihatan seperti ini dengan mentol bernyala. Okey, faham? Faham tak gambar litar tadi? Okay, Faham. tak faham. Nanti boleh tengok balik lah Link saya dah bagi dah, boleh tengok balik. Okey. Eddie dan Michael sedang berkemah di dalam hutan. Pada waktu petang, mereka mula membakar kayu dan memanggang daging. Selepas makan malam, mereka masuk ke dalam kemah dan tidur. Tiba-tiba, terdapat bunyi dentuman yang kuat. Mereka melompat terkejut dan cepat-cepat mengambil lampu suluh mereka. Mereka menghidupkan lampu suluh untuk melihat apakah penyebab bunyi itu. "Oh tidak!" teriak Eddie. "Cahaya saya malap dan saya tidak dapat melihat dengan jelas. Mengapakah cahaya awak begitu cerah?" Kedua-dua mentol di dalam lampu suluh itu menyala kerana litar adalah lengkap. Lampu suluh juga mempunyai sel kering sebagai sumber elektrik. Perbezaan dalam kecerahan adalah disebabkan oleh perbezaan dalam bilangan sel kering. Lampu suluh kecil Eddie hanya menggunakan 1 sel kering, sementara lampu suluh panjang Michael menggunakan 4 sel kering. Lebih banyak sel kering, lebih banyak tenaga elektrik yang dibekalkan. Jadi, mentol menyala dengan lebih cerah. Okay, ini konsep yang sangat mudah untuk kita faham. Lebih banyak sel kering, lebih banyak tenaga. Mentol akan lebih cerah. Kalau kita gantikan sel kering ini dengan ayam. Ayam goreng. Okay? Makan seketul ayam goreng, kenyang lah. Kenyang lah kan? Tapi kalau makan 4 ketul ayam goreng, apa jadi Aman ni? Kalau makan 4 ketul ayam goreng Aman ni? Ayam KFC makan 4. Tersandar je. Bukan sadar apa kot. Tersandar. Terlalu kenyang kan Husna kan? Terlalu kenyang. Okey. Bagaimanakah jika lampu suluh Michael mempunyai 4 kepala? 1 di hadapan, 1 menghadap ke atas, 1 ke kiri dan 1 ke kanan.
Dengan itu, dia boleh melihat ke semua arah tanpa perlu memusingkan lampu suluhnya. Michael kemudian akan mendapati bahawa cahaya kini amat malap. 4 sel kering kini membekalkan tenaga elektrik kepada 4 mentol. Hasilnya adalah 1 sel kering membekalkan tenaga elektrik kepada 1 mentol. Sama seperti lampu suluh Eddie. Jadi, lebih banyak mentol, lebih malap cahaya bagi setiap mentol. Okey, ni mentol ni diibaratkan orang. Tadi saya kata bateri itu ayam goreng. Mentol tu orang. Satu ayam goreng, satu ayam goreng, seorang makan. Satu ayam, seorang makan. Kenyang lah. Okey, sedap, kenyang makan KFC. 4 ayam goreng, seorang makan. Oh, terlebih kenyang dah ni. Daripada macam ni badan dia terus macam ni. Terus jadi besar. Okey, terus jadi kenyang. Okey, tapi sekarang ni, kalau ada 4 ayam goreng, makan dengan 4 orang. Apa jadi? Seorang dapat 1 je. Kan? Sama macam ni balik lah. Betul tak? Maksudnya kalau ada 4 ayam goreng, 4 orang, tak adalah kenyang sangat. Okey je. Macam tu lah. Okey. Ini kerana tenaga elektrik perlu dikongsi bersama semua mentol. Jadi, setiap mentol akan menerima jumlah tenaga elektrik yang lebih kecil. Lita pula. Okey. Tengok tadi muka surat 69 modul. Muka surat 69 modul. Terdapat 2 jenis lita elektrik. Lita bersiri, lita selari. Okey. Arif dah tengok dah, Arif? Okey, Arif dah tengok dalam modul. Lita selari macam mana, Arif? Apa beza lita selari dengan lita bersiri, Arif? Yang kamu tengok dalam modul. Ada tak? Siapa? Arif ke Akif? Akif ke? Akif. Arif pula. Akif. Akif. Patut dia buat tak reti je. Okey, Akif. Tengok gambar lita berselari dengan lita bersiri. Apa beza dia, Akif? Lita selari tidak berkongsi bateri, tidak berkongsi. Bukan saya nak tanya berkongsi tak berkongsi. Saya nak tengok kamu tengok gambar yang saya bagi tu. Lita selari dengan lita bersiri. Apa beza dia? Susunan dia. Apa beza dia? Apa beza dia? Siapa boleh cuba? Selari lurus. Habis bersiri, bengkok-bengkok. Bersiri pun lurus juga. Bersiri dua wayar. 2 wayar? Macam mana? Selari. Okey, semua dengar selari. Kamu tengok gambar. Semua orang tengok gambar modul. Semua tengok modul. Okey. Selari. Dia disusun berlapis-lapis. Okey. Berlapis-lapis. Okey, dia disusun berlapis-lapis. Macam rumah flat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nampak dia ada lapis-lapis. Okey. Tapi lita bersiri, dia ada 1 tingkat je. Macam rumah teres. Macam dekat perumahan awam tu, rumah teres tu setingkat je. Jiran dia, ada jiran. Macam tu. Tapi kalau lita selari, dia bertingkat-tingkat. Okey. Breakdown bertingkat-tingkat. Budak flat. Bangun. Tu lagu-lagu lah yang berkaitan dengan flat. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok lita bersiri dan lita selari untuk kamu faham. Adakah anda masih ingat Michael dan abangnya memasang lampu pada pokok Christmas dan Michael menghidupkan suis tetapi lampu tidak menyala? Salah satu mentol telah hilang dalam lita dan ini menjadikan lita tidak lengkap. Tetapi, mengapakah apabila satu mentol tiada dalam sistem lampu rumah, semua mentol lain masih boleh menyala? Perbezaannya adalah dalam cara mentol disambungkan. Lampu hiasan pada pokok Christmas disambung secara bersiri. Manakala
lampu rumah disambungkan secara selari. Adakah anda ingin mengetahui apakah litar bersiri dan litar selari? Litar bersiri adalah litar di mana sel kering, suis dan mentol disusun bersebelahan antara satu sama lain dalam gelong yang sama. Okey, dia gelong yang sama, tingkat yang sama, gelong yang sama, dia disusun sebelah menyebelah. Macam rumah kamu dengan rumah jiran kamu. Okey. Hanya ada satu laluan untuk tenaga elektrik mengalir. Satu suis boleh digunakan untuk menghidupkan semua mentol. Semua mentol tidak menyala jika suis dibuka. Okey, ini bila dia buka, dua-dua padam. Kalau dia tutup, dia on ni, dia on switch dia tutup, dua-dua menyala. Okey. Rumah kamu, Megat. Rumah kamu ada banyak switch ke ada satu switch je, Megat? Megat tak dengar sangat. Okey. Siapa? Husna, mana Husna? Banyak Swiss. Banyak switch. Okey. Jadi, dekat rumah Megat, tak adalah ayah dia buat satu switch je. On satu lampu sampai ke bilik air, sampai ke dapur, semua menyala serentak. Tak kan? Dia bukan macam tu. Okey. Jadi dekat rumah kita, litar apa? Litar macam ni ke? Dekat rumah kita litar apa? Lagi satu tu nama litar apa? Litar? Litar selari. Jika salah satu daripada mentol terbakar, semua mentol lain juga tidak menyala. Okey, tengok ni. Satu padam, warna hitam ni. Satu terbakar. Bila terbakar, laluan dia terputus. Elektrik tak boleh lalu. Bila elektrik tak boleh lalu, tak lengkap. Jadi mentol yang elok ni pun tidak menyala juga. Okey. Litar selari adalah litar di mana sel kering, suis dan mentol disusun dalam gelong berasingan. Terdapat lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Mentol disambung secara selari dalam laluan yang berbeza. Setiap mentol boleh disambungkan kepada suisnya yang tersendiri. Mentol yang disambungkan kepada suis tertutup akan menyala, manakala mentol yang disambungkan kepada suis terbuka tidak akan menyala. Okey. Contoh macam ni. Megat dia nak pergi bilik air, dia switch bilik air dia on. Dia on switch bilik air, lampu bilik air menyala. Yang tempat lain tak menyala lah. Okey. Jadi litar selari ni dia boleh pakai banyak switch. Okey, boleh pakai banyak switch. Kalau satu rosak pun yang lain ni tak ada masalah, tak ada kaitan pun dengan dia. Jalan tak sama. Jalan yang tak sama. Jika salah satu daripada mentol terbakar, mentol lain masih boleh menyala. Okey. Saya nak pergi tanah. Pergi. Michael membeli topi Santa untuk Christmas. Ia mempunyai mentol yang berkelipan. Michael menyedari bahawa bukan setiap corak bersulam mempunyai mentol. Terdapat suatu ruang kosong di antara. Terdetik di dalam hatinya, jika saya menambahkan mentol pada corak yang kosong tersebut, topi saya akan bersinar lebih cerah dengan adanya lebih banyak lampu. Michael pernah melihat bapanya menambahkan mentol pada lampu dinding di ruang tamu dan ruang tamu tersebut menjadi lebih cerah. Dengan perasaan teruja, dia menambah lebih banyak mentol pada topinya. Tetapi, apabila dia menghidupkan suisnya, dia mendapati sesuatu yang mengecewakan di mana lampu pada topinya tidak menjadi lebih cerah, malah semakin malap. Bagaimana ini boleh berlaku? Dia berteriak. Saya pasti anda lebih bijak daripada Michael dan sudah tahu sebabnya. Lampu-lampu pada topi Santa Michael disambungkan sama seperti lampu hiasan di atas pokok Krismasnya, secara bersiri. Manakala, jika anda masih ingat, lampu di rumahnya disambungkan secara selari. Dalam litar bersiri, sel kering, suis dan mentol disusun bersebelahan antara satu sama lain dalam gelong yang sama. Elektrik mengalir dalam satu laluan melalui semua komponen. Mentol adalah malap kerana ia perlu berkongsi tenaga elektrik daripada sel kering. Okey.
Masih ingat lagi cerita ayam dan orang? Yang saya cerita tadi? Ingat. Okay. Dekat sini ada berapa ada seketul ayam, ada satu ayam, seketul ayam, dan ada berapa orang? Untuk 2 orang. Okey, ada 2 orang. Jadi seketul ayam ni dia laluan yang sama laluan yang sama. Seketul ayam ni lalu jadi dia kena share berapa orang? 2. 2 orang. Tadi satu ayam, satu orang. Kenyang kan? Betul tak? Sekarang ni satu ayam makan 2 orang. Kenyang ke tak kenyang? Tak kenyang. Okey. Jadi dia kurang kenyang sebab kena share. Ayah kamu beli kek satu share. Kena share. Kuranglah kenyang. Okey. Apabila bilangan mentol bertambah, tenaga elektrik dikongsi yang diterima oleh setiap mentol berkurangan. Okey, sekarang ni seketul ayam makan 4 orang. Satu ayam 4 orang makan. Macam mana? Lagi tak kenyang. Lagi tak cukup. Bukan tak kenyang, tak cukup. Tak sempat kenyang kan? Tak cukup. Oleh itu, mentol menjadi malap. Dalam litar selari, sel kering, suis dan mentol disusun dalam gelung berasingan secara selari antara satu sama lain. Terdapat lebih daripada satu laluan bagi tenaga elektrik untuk mengalih. Mentol tidak perlu berkongsi tenaga elektrik dan Mentol dia tak perlu kongsi tenaga elektrik. Kenapa? Sebab dia ada laluan yang berbeza. Jadi seketul ayam seorang makan. Dekat laluan ni ada orang lain tak? Tak ada. Seketul ayam seorang je makan. Yang dekat laluan ni, seketul ayam ni seorang juga makan. Jadi dia tak payah share. Dia tak payah share. Sebab apa? Sebelah dia tak ada jiran. Tak ada jiran tetangga. Elektrik ni dia magic sikit. Dia ikut laluan. Okey. setiap mentol menerima jumlah tenaga yang sama, maka ia adalah lebih cerah. Apabila bilangan mentol bertambah, tenaga elektrik yang diterima oleh setiap mentol adalah tetap sama kerana ia tidak perlu dikongsi. Tengok, walaupun pakai 4 mentol, inilah kelebihan litar selari. Kelebihan litar selari, mentol sama cerah. Okey, mentol sama cerah. Sebab apa? Dia tak perlu share dengan jiran dekat laluan. Bukan jiran atas bawah, dia jiran di laluan dia. Tengok sebelah dia tak ada. Jadi dia tak payah share. Okey? Jadi kecerahan tetap sama. Okey. Eddie sedang memburus gigi dan mencuci mukanya apabila telefon bimbitnya yang dipasang ke dalam soket dinding dan sedang dicas berdering. Dengan tangan dan muka yang basah, Eddie mengangkat telefon untuk menjawab panggilan. Ketika itulah dia menerima rinjatan. Eddie menjerit dan jatuh ke lantai. Nasibnya baik. Semasa terjatuh, telefonnya telah terkeluar daripada soket dan bekalan elektrik ke telefonnya terputus. Eddie terbaring di lantai sambil mengerang kesakitan. Dia dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Apakah yang telah berlaku? Nampaknya, Eddie yang melecur di pipi dan tapak tangannya telah cuai dan hampir kehilangan nyawanya. Eddie menerima rinjatan elektrik apabila tenaga elektrik mengalir daripada telefon bimbitnya yang sedang dicas melalui tangan dan mukanya yang basah ke dalam badannya. Okey. Tengok macam kelakar kan. Kelakar dia kena rinjatan elektrik. Tapi kamu kena ingat ya, elektrik ni sangat bahaya dan boleh membawa maut. Maksudnya kalau silap hari bulan boleh mati ya. Okey. Jadi tengok apa jadi pada dia, kena pergi hospital. Tenaga elektrik adalah satu bentuk tenaga yang mengalir melalui konduktor. Badan kita juga merupakan suatu konduktor elektrik. Apabila kita menyentuh peralatan yang rosak atau wayar terdedah mempunyai tenaga elektrik tersebut akan melalui badan kita dan memberikan kita rinjatan elektrik. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang sangat serius dan membawa kepada kematian. Elektrik adalah sangat berguna, tetapi ia juga sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan betul. Kita mesti mengendalikan elektrik dengan bijak dan selamat untuk mengelakkan rinjatan elektrik.
mari kita belajar dengan lebih lanjut mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam keselamatan elektrik. Jauhkan jari dan objek lain daripada soket elektrik dan peralatan kecil, seperti pembakar roti. Jauhkan wayar elektrik dan wayar peralatan elektrik daripada sumber haba. Gunakan palam 3 pin yang dibumikan dengan betul untuk semua peralatan elektrik. Pastikan anda hanya membenarkan juru elektrik berlesen atau yang ditauliahkan oleh kerajaan sahaja untuk membaiki peralatan elektrik. Pastikan bekalan kuasa utama dimatikan apabila melakukan kerja-kerja elektrik. Okey. Yang pertama, kalau nak ada alat elektrik rosak, jangan repair sendiri. Jangan buka sendiri, repair sendiri. Hanya orang yang ada tauliah, ada lesen saja boleh datang. Okey. Jangan kata abang kamu kata, oi, dia dah belajar dah RBT kat sekolah. Dia nak buat wiring kat rumah. Jangan. Itu yang diajar di sekolah tu asas sahaja untuk buat projek. Ini rumah ni tenaga elektrik dia besar. Dekat RBT kat sekolah tu pakai bateri je. Okay, ni alat elektrik yang gunakan sumber tenaga elektrik daripada TNB tu, jangan. Orang datang pun dia akan off dulu. Kan dia ada kotak utama tu, dia kena off dulu kotak utama tu. Okay, kena off dulu kotak utama. Jangan sentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang basah. Jangan biarkan peralatan elektrik seperti seterika dihidupkan untuk masa yang lama. Jangan gunakan peralatan elektrik yang telah rosak atau wayar elektrik yang haus. Jangan keluarkan palam daripada soket dengan menarik wayarnya. Sebaliknya, tarik palamnya. Jangan letakkan peralatan elektrik berdekatan dengan sumber air seperti sinki, tap mandi, kolam renang dan lain-lain. Jangan pasang adapter ke dalam adapter lain dan elakkan daripada menggunakan adapter yang dipenuhi dengan palam apabila mungkin. Rumah siapa ni? Tak boleh macam ni Tak boleh terbakar rumah kamu nanti. Okey. Jangan gunakan peralatan elektrik sebelum membaca manual tentang langkah-langkah yang betul menggunakannya. Jangan picitkan wayar pada tingkap, pintu atau di bawah perabot. Dengan mengamalkan langkah-langkah keselamatan ini dan mengelakkan kecuaian, kita akan dapat mengekalkan keselamatan semasa menggunakan elektrik. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Minggu depan, cuti. Raya, cuti. Okey, jadi sebabkan cuti, saya bagi tugasan. Okey. Kamu kena siapkan muka soalan elektrik modul Okey, siapkan soalan elektrik modul. Okey, sampai muka surat 79. Yang tahu boleh buat. Kalau tak tahu tak apa, tinggalkan dulu. Okey, sampai 79. Bermula hari ini sampai minggu depan ada 2 minggu untuk siapkan. Alright? Boleh? Okay. Boleh? Kita malam ni. Alright, very good. So, that's all for today. Yes? Any questions? Tolong add nama adik saya kat grup darjah 4. Saya bukan admin. Kena minta guru kelas. Okay? Saya bukan admin group. Kena minta guru kelas. Siapa guru kelas tahun 4? Kamu kena minta guru kelas tahun 4. Okay? Cikgu Raoul. Kamu mesti Cikgu Raoul. Cikgu Raoul. Okay. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Cikgu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.